Tuan-tuan dan puan dan sahabat sekalian, malam ini saya nak cakap soal kita nak selamatkan Malaysia. Kita semua tahu bahawa bila kita dengar ceramah daripada pihak pembangkang, seringkali kita dengar mereka nak selamatkan Malaysia. Mereka nak selamatkan Malaysia kononnya daripada Barisan Nasional. Nak selamatkan Malaysia daripada Barisan Nasional. Nak selamatkan apa? Malaysia pada hari ini, tuan-tuan dan puan, adakah Malaysia pada hari ini negara yang mana kita dibelenggu dengan kemiskinan? Di bawah kerajaan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan, adakah orang yang terlalu miskin? Sampai Dato' Razali kata miskin sampai mati kerana tak cukup makan. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Dulu, tuan-tuan dan puan, tahun 1970-an, memang kadar kemiskinan kita 50%. Maksudnya satu daripada dua orang miskin. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan, kadar kemiskinan kita kurang daripada 4%. Itu pun kebanyakannya dalam pendalaman Sabah dan Sarawak. Jauh sangat kita nak sampaikan kemudahan. Itu kita sedang buat untuk memastikan bahawa tidak ada orang yang miskin lagi. Kalau kita nak cakap soal miskin tegar, mereka yang hidup, keluarga yang hidup dengan pendapatan kurang daripada RM400 sebulan, sudah tidak ada keluarga yang miskin tegar di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Kita nak selamatkan Malaysia daripada Barisan Nasional. Nak selamatkan apa, tuan-tuan dan puan? Nak cakap soal kemiskinan. Dulu 50%, hari ini kurang daripada 4%. Siapa yang telah membasmi kemiskinan? Tidak lain tidak bukan parti keramat kita, Parti Barisan Nasional. Nak selamatkan apa? Tengok ekonomi kita berkembang dengan pesat. Tengok berapa puluhan ribu anak-anak muda kita masuk universiti, masuk politeknik, masuk college community, dapat pendidikan. Ini perjuangan siapa? Tidak lain tidak bukan perjuangan Barisan Nasional. Tapi malam ini, tuan-tuan dan puan, saya nak terbalikkan konsep itu. Kita perlu selamatkan negara kita, bukan selamatkan daripada Barisan Nasional, tetapi selamatkan negara kita daripada pakatan pembangkang. Kita kena selamatkan negara kita daripada manusia yang nama Anwar Ibrahim. Itu yang menjadi ancaman nombor 1 kepada masa depan negara kita. Kenapa saya sebut begitu? Bukan kerana kita nak bantai secara peribadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Kita tidak akan sentuh soal peribadi. Tadi ada sedikit sebanyak, itu penceramah awal. Malam ini kita cakap soal dasar, soal masa depan negara, soal apa yang akan jadi sekiranya Pakatan Pembangkang, na'udzubillah min zalik, menang dalam pilihan raya yang akan datang. Bagi saya sebagai anak muda, salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah kita untuk generasi kita adalah krisis kewangan tahun 1998. Pada waktu itu ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang masih lagi ada di sekolah ataupun terlalu kecil untuk ingat krisis kewangan tahun 1998. Mungkin wanita ingat, ada sebahagian pakcik-pakcik kita ingat lagi. Tahun 1998, tuan-tuan dan puan, krisis kewangan yang melanda satu Asia, satu benua Asia, daripada Korea sampailah ke Indonesia. Mata wang kita nilainya jatuh, pasaran saham kita merudum, syarikat kita muflis, ratusan ribu rakyat di Asia ni, tuan-tuan dan puan, menganggur, tak ada kerja. Saya tengok, tuan-tuan dan puan, saya seorang pelajar bidang ekonomi. Saya tengok bagaimana Malaysia nak respon kepada krisis kewangan tersebut. Saya masih lagi ingat dengan jelas. Tahun 1998, 1 tahun sebelum saya buat keputusan, pada waktu dan ketika itu, tuan-tuan dan puan, siapa yang menjadi tahun 1997, minta maaf, siapa yang menjadi pemangku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan? Anwar Ibrahim, tidak lain tidak bukan Anwar Ibrahim. Saya tengok bagaimana beliau kendalikan respons terhadap krisis kewangan ekonomi di rantau Asia pada tahun 1997. Pada waktu dan ketika itu, Tuan Mahathir cuti 3 bulan. Dia cuti 3 bulan, dia lantik Anwar jadi pemangku Perdana Menteri. Dia bagi lesen pemandu PL, ya, sebab kononnya selepas itu nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Dia bagi dia lesen L, T, sekarang ni P. Dia kata okey, jadi Perdana Menteri 3 bulan. Test run, tengok macam mana. Kalau berjaya, akan jadi Perdana Menteri. Tetapi malangnya, tuan-tuan dan puan, dalam 3 bulan Anwar Ibrahim jadi pemangku Perdana Menteri itu, krisis ekonomi Asia melanda.
mata wang kita merudum, nilai kita merudum, macam-macam lah berlaku. Pada waktu dan ketika itu tuan-tuan dan puan, negara-negara lain, Korea, Indonesia, Thailand, semua tak boleh handle, tak boleh tangani krisis kewangan pada waktu itu. Terpaksa minta bantuan daripada siapa? Daripada IMF, tabung kewangan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan, IMF ini siapa? IMF ini tuan-tuan dan puan dikuasai oleh negara-negara besar, ekonomi besar. Walaupun dia punya presidennya adalah orang Eropah, tetapi kuasanya tidak lain tidak bukan Amerika Syarikat. Kita semua ingat tuan-tuan dan puan, bagaimana Presiden Indonesia Soeharto yang memerintah berpuluhan tahun terpaksa menandatangani kedaulatan ekonomi negara Indonesia dengan Presiden ataupun Managing Director IMF berdiri macam ini. Tengok dia tanda tangani kedaulatan ekonomi Indonesia. Sign away the economic independence of Indonesia. Anwar tuan-tuan dan puan, respon awal waktu beliau menjadi pemangku Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan adalah untuk ikut nasihat daripada IMF. Dengan senang kata tuan-tuan dan puan, dia naikkan kadar faedah bank. Dia telah menahan perbelanjaan kerajaan. Kalau ada krisis ekonomi tuan-tuan dan puan, itu bukan tindakannya. Tindakannya kita turunkan harga kadar faedah pinjaman bank supaya syarikat-syarikat dapat pinjam. Kita pastikan bahawa perbelanjaan kerajaan diteruskan supaya ekonomi dapat dijana. Tetapi Anwar dengar cakap IMF, ratusan ribu di Malaysia menganggur, berpuluhan ribu yang menganggur, ribuan syarikat tuan-tuan dan puan yang muflis. Itu yang jadi. Dr. Mahathir potong dia punya cuti. Dia kata saya tak boleh cuti, saya kena balik selamatkan ekonomi kita. Dia balik tuan-tuan dan puan, dia ambil alih daripada Datuk Seri Anwar. Dia bawa balik Tun Daim Zainuddin menjadi Menteri Tugas-Tugas Khas. Dan apabila Tuan Mahathir dibuat capital control, kawalan modal, supaya modal tak boleh keluar daripada Malaysia, supaya duit tak boleh keluar daripada Malaysia, akibatnya kita telah berjaya selamatkan ekonomi kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya kaji sebagai seorang pelajar ekonomi. Saya tengok antara seorang yang telah menyelamatkan ekonomi kita, yang telah melindungi kedaulatan ekonomi kita, dan seorang lagi tuan-tuan dan puan yang hampir-hampir jual kedaulatan ekonomi kita. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan, saya teruskan perjuangan itu. Saya nak pastikan bahawa tidak lagi ada peluang bagi Anwar Ibrahim untuk jual kedaulatan ekonomi kita. Kenapa saya sebut begitu? Saya tuan-tuan dan puan, bila saya cakap pasal Anwar ni, tak tahulah, mungkin kadang-kadang terlajak, mungkin sebab dia bagi banyak tumpuan kepada saya tuan-tuan dan puan, saya pun tak tahu kenapa. Saya dah kena saman 2 kali dengan Anwar Ibrahim. Kali pertama 10 juta ringgit Malaysia. Kali kedua 100 juta ringgit Malaysia. Lepas malam ini entahlah, saya pun tak tahu berapa dia nak saman saya. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya rasa terpanggil cakap perkara ini pada malam ini kerana kita nak selamatkan masa depan Malaysia. Itu sejarah tuan-tuan dan puan. Dan bila kita cakap soal sejarah, soal kedaulatan ekonomi, kita datang pada hari ini. Peristiwa pada hari ini, apa yang berlaku pada hari ini. Tadi saudara Lokman kupas sedikit sebanyak apa yang saya nak cakap pada malam ini. Saya nak cakap satu saja tuan-tuan dan puan. Hari ini kalau kita pergi ceramah Anwar, apa dia jual? Ubat apa yang Anwar jual pada hari ini di ceramah? Dia jual macam-macam free tuan-tuan dan puan. Macam-macam dia nak bagi secara percuma. Kalau kita dengar ceramah Anwar, kita pun tertarik. Ui, kita dapat macam-macam. Apa yang kita dapat tuan-tuan dan puan? Pertama, kalau dia menang, dia kata apa? Dia akan turunkan harga minyak. Setiap kali ceramah tuan-tuan dan puan, mesti dia tak akan miss peluang untuk kata kalau saya menang, esok akan turun harga minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tuan-tuan dan puan, dalam ceramah atau dibukukan dalam buku jingga tuan-tuan dan puan, kalau menang, hapuskan semua turun. Maksudnya nak pergi Kedah, nak pergi Pulau Pinang, nak pergi Kuantan, nak pergi Johor, tak bayar-bayar lagi tu tuan-tuan dan puan. Anwar Ibrahim akan hapuskan semua turun. Yang kedua tuan-tuan dan puan, dia kata BN barang naik. Tapi kalau saya menang nanti, setiap keluarga akan dapat pendapatan minimum
RM4,000. Jaminan daripada Kerajaan Pakatan Pembangkang. Dia jamin bahawa setiap keluarga akan dapat RM4,000 minimum pendapatan. Jaminan, guarantee. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, dia kata apa? Dia kata kalau saya menang, saya akan hapuskan hutang PTPTN. Yang keempat, kalau saya menang, saya akan bagi percuma pendidikan tinggi secara percuma kepada semua. Yang kelima, tuan-tuan dan puan, wifi percuma. Yang keenam, air percuma. Macam kononnya di Selangor. Yang ketujuh, untuk Sabah dan Sarawak, dia kata saya akan bagi royalti minyak tambahan 20%. Hari ini kita bagi 5%. Dia akan tambah 20%. Janji-janji, tuan-tuan dan puan. Janji yang manis. Siapa tak nak, tuan-tuan dan puan? Benda-benda yang free. Dia hari ini, tuan-tuan dan puan, dulu tak ada janji PTPTN. Dulu tak ada pendidikan percuma. Tetapi dia nampak sejak kebelakangan ini, orang muda sudah mula kembali sokong Barisan Nasional. Dia panik. Dia kata apa? Hutang PTPTN saya settlekan. Sampai hari ini, tuan-tuan dan puan, PTPTN mengadu kat saya, kata ada yang sudah mula tidak bayar hutang PTPTN. Kerana Anwar kata kalau dia menang, dia akan hapuskan hutang PTPTN. Ini yang dia ajar kepada orang muda. Tak payah bayar hutang. Tak payah nak bayar hutang. Ini yang diajar kepada orang muda. Kalau ada hutang PTPTN tak payah bayar. Saya akan menang pilihan raya. Ini gila, tuan-tuan dan puan. Saya yakin, tuan-tuan dan puan, tak lama lagi dalam ceramah dekat-dekat pilihan raya, dia ceramah, dia akan kata kalau saya menang, kalau Pakatan menang, tak payah, saya akan selesaikan semua hutang Along pun saya akan selesaikan. Kemaruk kuasa, tuan-tuan dan puan. Dia akan kata hutang bank, hutang kereta, semua saya akan selesaikan. Dia akan kata hutang kereta ni sebab Proton. Sebab Proton ini salah Barisan Nasional, saya akan selesaikan hutang kereta. Along ni sebab barang naik semua terpaksa pinjam daripada Along, saya akan selesaikan sebab Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan, yang saya nak sampaikan di sini serius. Kalau kita hitung setiap janji beliau, dia ada cost. Tidak ada apa-apa yang percuma dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan. Nothing is free. Kalau ada orang yang kata ada kalau yang percuma, something is free, dia bohong, tuan-tuan dan puan. Nothing is free in this world. Tidak ada apa-apa yang percuma dalam hidup ini. Tidak ada apa-apa yang free dalam dunia ini. Saya hitung setiap janji, tuan-tuan dan puan. Tadi sudah Lokman kata tadi. Kalau tol percuma, tuan-tuan dan puan, hampir 40 bilion ringgit Malaysia. Tak percaya, tengok penilaian apabila EPF dan juga khazanah mengambil alih PLAS. Kita campur semua tol-tol yang lain, tuan-tuan dan puan, termasuk tol Lebuh Raya Pantai Timur, tol-tol yang ada di sekitar Kuala Lumpur ini, tuan-tuan dan puan, jumlahnya 37 ataupun hampir 40 bilion ringgit Malaysia. Dia kata nak bagi jaminan bahawa setiap keluarga akan dapat gaji minimum, pendapatan minimum RM4,000 setiap keluarga di Malaysia. Kosnya berapa, tuan-tuan dan puan? Kosnya hampir 90 bilion ringgit Malaysia. Dia kata Sabah dan Sarawak akan dapat royalti 20%. Kosnya berapa, tuan-tuan dan puan? Lebih daripada 20 bilion ringgit Malaysia. Nak hapuskan PTPTN 30 bilion ringgit. Nak bagi pendidikan percuma, tuan-tuan dan puan, 18 bilion ringgit setiap tahun. Saya kira semua janji. Sebab kita nak fakta. Kita tidak mahu ceramah atas fitnah macam pembangkang. Kita nak ceramah atas fakta. Tuan-tuan dan puan ingat angka ni. Saya kira setiap janji yang dibuat oleh Pakatan Pembangkang, oleh Anwar Ibrahim dalam atas pentas ceramah, hatta dalam buku jingga itu sendiri, saya kira setiap janji mereka, berapa kos jumlah grand total, jumlah besar janji-janji Anwar Ibrahim nak tawan Putrajaya 200 bilion ringgit Malaysia satu tahun. 200 bilion ringgit satu tahun tu berapa, tuan-tuan dan puan? Saya nak tanya. Tahun ini saja, tuan-tuan dan puan, Datuk Seri Najib bentangkan belanjawan untuk seluruh Malaysia. Seluruh perbelanjaan kerajaan persekutuan berapa? 232 bilion ringgit Malaysia. Bayar gaji kaki tangan awam, bayar gaji guru, bayar gaji askar, bayar gaji polis, bayar gaji doktor, bayar gaji jururawat, bayar macam-macam gaji, macam-macam pembangunan, bina sekolah, bina jalan, bina masjid, bina klinik, bina hospital, macam-macam. 232 bilion ringgit Malaysia.
Anwar punya janji
Tuan-tuan puan dan saudara sekalian, malam ini saya nak cakap soal kita nak selamatkan Malaysia. Kita semua tahu bahawa bila kita dengar ceramah daripada pihak pembangkang, sering kali kita dengar mereka nak selamatkan Malaysia. Mereka nak selamatkan Malaysia kononnya daripada Barisan Nasional. Nak selamatkan Malaysia daripada Barisan Nasional. Nak selamatkan apa? Malaysia pada hari ini, tuan-tuan dan puan, adakah Malaysia pada hari ini negara yang mana kita dibelenggu dengan kemiskinan? Di bawah kerajaan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan, adakah orang yang terlalu miskin? Sampai Dato' Razali kata miskin sampai mati kerana tak cukup makan. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Dulu, tuan-tuan dan puan, tahun 1970-an, memang kadar kemiskinan kita 50%. Maksudnya satu daripada dua orang miskin. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan, kadar kemiskinan kita kurang daripada 4%. Itu pun kebanyakannya dalam pendalaman Sabah dan Sarawak. Jauh sangat kita nak sampaikan kemudahan. Itu kita sedang buat untuk memastikan bahawa tidak ada orang yang miskin lagi. Kalau kita nak cakap soal miskin tegar, mereka yang hidup, keluarga yang hidup dengan pendapatan kurang daripada RM400 sebulan, sudah tidak ada keluarga yang miskin tegar di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Kita nak selamatkan Malaysia daripada Barisan Nasional. Nak selamatkan apa, tuan-tuan dan puan? Nak cakap soal kemiskinan. Dulu 50%, hari ini kurang daripada 4%. Siapa yang telah membasmi kemiskinan? Tidak lain tidak bukan parti keramat kita, Parti Barisan Nasional. Nak selamatkan apa? Tengok ekonomi kita berkembang dengan pesat. Tengok berapa puluhan ribu anak-anak muda kita masuk universiti, masuk politeknik, masuk college community, dapat pendidikan. Ini perjuangan siapa? Tidak lain tidak bukan perjuangan Barisan Nasional. Tapi malam ini, tuan-tuan dan puan, saya nak terbalikkan konsep itu. Kita perlu selamatkan negara kita. Bukan selamatkan daripada Barisan Nasional, tetapi selamatkan negara kita daripada Pakatan Pembangkang. Kita kena selamatkan negara kita daripada manusia yang nama Anwar Ibrahim. Itu yang menjadi ancaman nombor 1 kepada masa depan negara kita. Kenapa saya sebut begitu? Bukan kerana kita nak bantai secara peribadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Kita tidak akan sentuh soal peribadi. Tadi ada sedikit sebanyak, itu penceramah awal. Malam ini kita cakap soal dasar, soal masa depan negara, soal apa yang akan jadi sekiranya Pakatan Pembangkang, na'udzubillah min zalik, menang dalam pilihan raya yang akan datang. Bagi saya sebagai anak muda, salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah kita untuk generasi kita adalah krisis kewangan tahun 1998. Pada waktu itu ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang masih lagi ada di sekolah ataupun terlalu kecil untuk ingat krisis kewangan tahun 1998. Mungkin wanita ingat, ada sebahagian pakcik-pakcik kita ingat lagi. Tahun 1998, tuan-tuan dan puan, krisis kewangan yang melanda satu Asia, satu benua Asia, daripada Korea sampailah ke Indonesia. Mata wang kita nilainya jatuh, pasaran saham kita merudum, syarikat-syarikat kita muflis, ratusan ribu rakyat di Asia ni, tuan-tuan dan puan, menganggur, tak ada kerja. Saya tengok, tuan-tuan dan puan, saya seorang pelajar bidang ekonomi. Saya tengok bagaimana Malaysia nak respon kepada krisis kewangan tersebut. Saya masih lagi ingat dengan jelas, tahun 1998, 1 tahun sebelum saya buat
keputusan. Pada waktu dan ketika itu, tuan-tuan dan puan, siapa yang menjadi tahun 1997, minta maaf, siapa yang menjadi pemangku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan? Anwar Ibrahim, tidak lain tidak bukan Anwar Ibrahim. Saya tengok bagaimana beliau kendalikan respons terhadap krisis kewangan ekonomi di rantau Asia pada tahun 1997. Pada waktu dan ketika itu Tuan Mahathir cuti 3 bulan. Dia cuti 3 bulan, dia lantik Anwar jadi pemangku Perdana Menteri. Dia bagi lesen komando PL, ya. Sebab kononnya selepas itu nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Dia bagi dia lesen L, P, sekarang ni P, dia kata okey, jadi Perdana Menteri 3 bulan. Test run, tengok macam mana. Kalau berjaya, akan jadi Perdana Menteri. Tetapi malangnya tuan-tuan dan puan, dalam 3 bulan Anwar Ibrahim jadi pemangku Perdana Menteri itu, krisis ekonomi Asia melanda. Mata wang kita merudum, nilai kita merudum, macam-macam dah berlaku. Pada waktu dan ketika itu tuan-tuan dan puan, negara-negara lain, Korea, Indonesia, Thailand, semua tak boleh handle, tak boleh tangani krisis kewangan pada waktu itu. Terpaksa minta bantuan daripada siapa? Daripada IMF, tabung kewangan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan, IMF ini siapa? IMF ini tuan-tuan dan puan dikuasai oleh negara-negara besar, ekonomi besar. Walaupun dia punya presidennya adalah orang Eropah, tetapi kuasanya tidak lain tidak bukan Amerika Syarikat. Kita semua ingat tuan-tuan dan puan, bagaimana Presiden Indonesia Suharto yang memerintah berpuluhan tahun terpaksa menandatangani kedaulatan ekonomi negara Indonesia dengan Presiden ataupun Managing Director IMF berdiri macam ini. Tengok, dia tandatangani kedaulatan ekonomi Indonesia. Sign away the economic independence of Indonesia. Anwar, tuan-tuan dan puan, respon awal waktu beliau menjadi pemangku Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan adalah untuk ikut nasihat daripada IMF. Dengan senang kata tuan-tuan dan puan, dia naikkan kadar faedah bank. Dia telah menahan perbelanjaan kerajaan. Kalau ada krisis ekonomi tuan-tuan dan puan, itu bukan tindakannya. Tindakannya kita turunkan harga kadar faedah pinjaman bank supaya syarikat-syarikat dapat pinjam. Kita pastikan bahawa perbelanjaan kerajaan diteruskan supaya ekonomi dapat dijana. Tetapi Anwar dengar cakap IMF, ratusan ribu di Malaysia menganggur, berpuluhan ribu yang menganggur, ribuan syarikat tuan-tuan dan puan yang muflis. Itu yang jadi. Dr. Mahathir potong dia punya cuti. Dia kata saya tak boleh cuti, saya kena balik selamatkan ekonomi kita. Dia balik tuan-tuan dan puan, dia ambil alih daripada Datuk Seri Anwar. Dia bawa balik Tun Daim Zainuddin menjadi Menteri Tugas-Tugas Khas. Dan apabila Tuan Mahathir dibuat capital control, kawalan modal, supaya modal tak boleh keluar daripada Malaysia, supaya duit tak boleh keluar daripada Malaysia, akibatnya kita telah berjaya selamatkan ekonomi kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya kaji sebagai seorang pelajar ekonomi. Saya tengok antara seorang yang telah menyelamatkan ekonomi kita, yang telah melindungi kedaulatan ekonomi kita, dan seorang lagi tuan-tuan dan puan yang hampir-hampir jual kedaulatan ekonomi kita. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan, saya teruskan perjuangan itu. Saya nak pastikan bahawa tidak lagi ada peluang bagi Anwar Ibrahim untuk jual kedaulatan ekonomi kita. Barisan Nasional, saya akan selesaikan hutang kita. Along ni sebab barang naik semua terpaksa pinjam daripada Along. Saya akan selesaikan sebab Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan, yang saya nak sampaikan di sini serius. Kalau kita hitung setiap janji beliau, dia ada cost. Tidak ada apa-apa yang percuma dalam dunia ini tuan-tuan dan puan. Nothing is free. Kalau ada orang yang kata ada kalau yang percuma, something is free, dia bohong tuan-tuan dan puan. Nothing is free in this world. Tidak ada apa-apa yang percuma dalam hidup ini. Tidak ada apa-apa yang free dalam dunia ini. Saya hitung setiap janji tuan-tuan dan puan. Tadi sudah Lokman kata tadi. Kalau tol percuma tuan-tuan dan puan, hampir 40 bilion ringgit Malaysia. Tak percaya tengok penilaian apabila EPF dan juga Khazanah mengambil alih PLAS.
Kita campur semua tol-tol yang lain tuan-tuan dan puan, termasuk tol Lebuh Raya Pantai Timur, tol-tol yang ada di sekitar Kuala Lumpur ini tuan-tuan dan puan, jumlahnya 37 ataupun hampir 40 bilion ringgit Malaysia. Dia kata nak bagi jaminan bahawa setiap keluarga akan dapat gaji minimum, pendapatan minimum RM4,000 setiap keluarga di Malaysia. Kosnya berapa tuan-tuan dan puan? Kosnya hampir 90 bilion ringgit Malaysia. Dia kata Sabah dan Sarawak akan dapat royalty 20%. Kosnya berapa tuan-tuan dan puan? Lebih daripada 20 bilion ringgit Malaysia. Nak hapuskan PTPTN 30 bilion ringgit. Nak bagi pendidikan percuma tuan-tuan dan puan 18 bilion ringgit setiap tahun. Saya kira semua janji. Sebab kita nak fakta. Kita tidak mahu ceramah atas fitnah macam pembangkang. Kita nak ceramah atas fakta. Tuan-tuan dan puan ingat angka ni. Saya kira setiap janji yang dibuat oleh Pakatan Pembangkang, oleh Anwar Ibrahim dalam atas pentas ceramah, hatta dalam buku jingga itu sendiri, saya kira setiap janji mereka, berapa kos jumlah grand total, jumlah besar janji-janji Anwar Ibrahim nak tawan Putrajaya 200 bilion ringgit Malaysia satu tahun. 200 bilion ringgit satu tahun tu berapa tuan-tuan dan puan? Saya nak tanya. Tahun ini saja tuan-tuan dan puan, Datuk Seri Najib bentangkan belanjawan untuk seluruh Malaysia. Seluruh perbelanjaan kerajaan persekutuan berapa? 232 bilion ringgit Malaysia. Bayar gaji kaki tangan awam, bayar gaji guru, bayar gaji askar, bayar gaji polis, bayar gaji doktor, bayar gaji jururawat, bayar macam-macam gaji, macam-macam pembangunan, bina sekolah, bina jalan, bina masjid, bina klinik, bina hospital, macam-macam. 232 bilion ringgit Malaysia. Anwar punya janji kenapa saya sebut begitu? Saya tuan-tuan dan puan, bila saya cakap pasal Anwar ni, tak tahulah, mungkin kadang-kadang terlajak, mungkin sebab dia bagi banyak tumpuan kepada saya tuan-tuan dan puan, saya pun tak tahu kenapa. Saya dah kena saman 2 kali dengan Anwar Ibrahim. Kali pertama 10 juta ringgit Malaysia. Kali kedua 100 juta ringgit Malaysia. Lepas malam ini entahlah, saya pun tak tahu berapa dia nak saman saya. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya rasa terpanggil cakap perkara ini pada malam ini kerana kita nak selamatkan masa depan Malaysia. Itu sejarah tuan-tuan dan puan. Dan bila kita cakap soal sejarah, soal kedaulatan ekonomi, kita datang pada hari ini. Peristiwa pada hari ini, apa yang berlaku pada hari ini. Tadi saudara Lokman kupas sedikit sebanyak apa yang saya nak cakap pada malam ini. Saya nak cakap satu saja tuan-tuan dan puan. Hari ini kalau kita pergi ceramah Anwar, apa dia jual? Ubat apa yang Anwar jual pada hari ini di ceramah? Dia jual macam-macam free tuan-tuan dan puan. Macam-macam dia nak bagi secara percuma. Kalau kita dengar ceramah Anwar, kita pun tertarik. Ui, kita dapat macam-macam. Apa yang kita dapat tuan-tuan dan puan? Pertama, kalau dia menang, dia kata apa? Dia akan turunkan harga minyak. Setiap kali ceramah tuan-tuan dan puan, mesti dia tak akan miss peluang untuk kata kalau saya menang, esok akan turun harga minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tuan-tuan dan puan, dalam ceramah atau dibukukan dalam buku jingga tuan-tuan dan puan, kalau menang, hapuskan semua tol. Maksudnya nak pergi Kedah, nak pergi Pulau Pinang, nak pergi Kuantan, nak pergi Johor, tak payah-payah lagi tol tuan-tuan dan puan. Anwar Ibrahim akan hapuskan semua tol.
Yang kedua, tuan-tuan dan puan, dia kata BN barang naik. Tapi kalau saya menang nanti, setiap keluarga akan dapat pendapatan minimum RM4,000. Jaminan daripada Kerajaan Pakatan Pembangkang. Dia jamin bahawa setiap keluarga akan dapat RM4,000 minimum pendapatan. Jaminan, garanti. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, dia kata apa? Dia kata kalau saya menang, saya akan hapuskan hutang PTPTN. Yang keempat, kalau saya menang, saya akan bagi percuma pendidikan tinggi secara percuma kepada semua. Yang kelima, tuan-tuan dan puan, wifi percuma. Yang keenam, air percuma. Macam kononnya di Selangor. Yang ketujuh, untuk Sabah dan Sarawak, dia kata saya akan bagi royalti minyak tambahan 20%. Hari ini kita bagi 5%. Dia akan tambah 20%. Janji-janji, tuan-tuan dan puan. Janji yang manis. Siapa tak nak, tuan-tuan dan puan? Benda-benda yang free. Dia hari ini, tuan-tuan dan puan, dulu tak ada janji PTPTN. Dulu tak ada pendidikan percuma. Tetapi dia nampak sejak kebelakangan ini, orang muda sudah mula kembali sokong Barisan Nasional. Dia panik. Dia kata apa? Hutang PTPTN saya settlekan. Sampai hari ini, tuan-tuan dan puan, PTPTN mengadu kat saya, kata ada yang sudah mula tidak bayar hutang PTPTN. Kerana Anwar kata kalau dia menang, dia akan hapuskan hutang PTPTN. Ini yang dia ajar kepada orang muda. Tak payah bayar hutang. Tak payah nak bayar hutang. Ini yang dia ajar kepada orang muda. Kalau ada hutang PTPTN tak payah bayar. Saya akan menang pilihan raya. Ini gila, tuan-tuan dan puan. Saya yakin, tuan-tuan dan puan, tak lama lagi dalam ceramah, dekat-dekat pilihan raya, dia ceramah, dia akan kata, kalau saya menang, kalau Pakatan menang, tak payah, saya akan selesaikan semua hutang Along pun saya akan selesaikan. Kemaruk kuasa, tuan-tuan dan puan. Dia akan kata, hutang bank, hutang kereta, semua saya akan selesaikan. Dia akan kata hutang kereta ni sebab Proton. Sebab Proton ini salah.